manfaat masyarakat keseluruhannya. Terima kasih dan saya serahkan balik sesi ini pada moderator kita, Puan Rohaiza Azri. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah yang kami sangat segani. Terima kasih juga di atas kehadiran dan sokongan daripada awal sehinggalah berlakunya terjadinya kejayaan webinar pada hari ini. Baiklah, saya pasti tuan-tuan, puan-puan, para hadirin dah tak sabar sangat untuk kita mulakan sesi webinar kita dengan tajuk yang sangat menarik pada hari ini. Dalam kata lain, bila kita sebut sahaja ya isu gadget atau perkataan gadget, ia merupakan satu perkataan ataupun isu yang sangat viral dan panas sebenarnya, kan? Bukan sahaja memberi kesan kepada kanak-kanak, tapi ia turut memberi kesan kepada diri kita yang dewasa ini. Ada yang setuju tak dengan statement saya ni? InsyaAllah ada yang setuju. Kalau Puan Aisyah senyum tu maksudnya setuju tu. Okey, saya izinkan saya perkenalkan speaker kita pada hari ini tanpa melengahkan masa ya, Puan Siti Aisyah Rozali, seorang ahli terapi cara kerja. Juga seorang usahawan yang sangat hebat dan pengasas kepada Gym Academy Child Development Center yang bertempat di Air Melaka. Telah berkahwin dan memiliki 4 orang cahaya mata yang comel-comel. Puan Siti Aisyah merupakan modul dan training developer Gym Academy, juga seorang penulis buku parenting dan juga penulis buku kanak-kanak. Untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan yang masih belum mengenali Puan Siti Aisyah, Puan Siti Aisyah merupakan Facebook user yang sangat aktif, yang mana Puan Siti Aisyah memiliki 31,952 pengikut di Facebook. Dan di IG, TikTok dan juga Twitter juga. Saya sempat stop Facebook sahaja malam tadi. Mungkin ada penambahan selepas ini ya. Seorang yang sangat passionate dan cakna tentang perkembangan kanak-kanak terutamanya. Kini beliau sangat aktif dalam menulis buku-buku perkembangan yang sangat menarik. Tahniah saya ucapkan kepada Puan Siti Aisyah. Tanpa melengahkan masa lagi, sekarang kita akan mulakan topik kita yang pertama, iaitu kebaikan dan keburukan gadget kepada kanak-kanak. Sebagai seorang ahli terapi cara kerja, saya tidak menafikan gadget memberi kebaikan, malah gadget juga memberi keburukan. Saya persilakan Puan Siti Aisyah untuk berkongsi serta mengupas mengenai topik ini. Dipersilakan Puan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada saudari Rohaiza Azri, sahabat saya. Okey, terima kasih juga kepada semua sahabat-sahabat Rohaiza yang bersama-sama dengan kita yang menganjurkan program pagi ni. Saya kira program pagi ni memang sangat-sangat bagus sebenarnya, sebab gadget adalah antara isu yang sebenarnya berpusing-pusing terapis bercerita tentang gadget, tapi kita ada sedikit kesukaran untuk pastikan semua orang betul-betul faham sebenarnya gadget ni elok ke tak elok ke. Okey, dan saya hari ni saya bersama dengan pengalaman saya sebagai seorang occupational therapist. Jadi apa sahaja yang saya kongsikan adalah berdasarkan kepada apa yang saya tahu dan berada dalam skop apa yang saya belajar. Okey, dan untuk pengetahuan semua, tiba-tiba nak promote sikit. Sekanan adalah antara orang yang bertanggungjawab kepada minat saya dalam bidang kanak-kanak. Okey, so Sekanan adalah antara idola saya dalam bidang pediatrik occupational therapy. Okey, so sedikit pengenalan saja. So saya rasa kita teruskan dengan topik kita, dan saya difahamkan oleh tim penganjur bahawa kita punya peserta hari ini daripada pelbagai latar belakang. Boleh tak, kalau dengan saya dia macam tak boleh duduk diam-diam tau. Boleh tak kalau siapa-siapa yang tangan dia tengah free, yang tak sambil memasak ke kan, sambil dengar ni, komenkan dekat ruang komen anda dari mana. Sama ada dari PDK ke, dari sekolah ke, ibu bapa ke, dan dari negeri mana. Boleh tak kita nak tengok kita punya peserta hari ini dari mana. Okey, bantu saya komen kat ruang tu. Okey, kat ruang sebelah ni, chat saya baca Okey. IPG Campus Perempuan Melayu, thank you very much. Ibu dari Terengganu, okey, selamat datang. Okey, lagi. Baru 2 orang. Okey, lagi.
Saya seronok kalau cakap ramai-ramai. Dia tak seronok kalau cakap seorang-seorang. Ibu dari Melaka, hai Puan Amani. Okay, PDK Tanjung Sepat. Puan Alia, Occupational Therapy dari HSI JB. Alright, terima kasih. Terapis KK dari Kedah. Okay, lagi-lagi. Puan Jazila Osman, Ibu dari Tanjung Karang, Selangor. OT dari Perak. Okay, OT dari PJ. Oh, ramai orang hebat-hebat ni. Nervous saya berpeluh. OT Perak. Alright, lagi. Sabariah dari Sabah. Okey, selamat datang Puan. OT dari HTAA, OT dari Kedah, OT dari Penang, OT dari Perak. Okey, wah ramai OT yang masuk. Okey. PPDK Tanjung Sepat, Makmal KK Batu Rakit, OT daripada Kajang. Okey, so selamat datang semua. So insyaAllah hari ini saya akan cuba sampaikan apa yang tajuk yang diberikan kepada saya. Okey, OT KK Bandar Pengawal, pendidik Bandar Penawar, pendidik di PDK Puncak Alam, ibu anak autism, OT HTAA. Okey, alright. Azina Ahmad, ibu dari Ibu Perak. Okey, last saya baca alright. So, kita akan teruskan dengan topik kita. Saya diminta untuk berkongsi tentang keburukan dan kebaikan gadget. So biasanya kalau anda berjumpa dengan occupational therapist dan anak anda ada sama ada delay perkembangan ke dan sebagainya kan, kadang-kadang ramai orang tanya, kenapa speech delay kena jumpa occupational therapy? Sebab dia masuk dalam kategori delay perkembangan. Okay, kelewatan perkembangan. Alright, so bila anda ada anak delay perkembangan, biasanya kalau jumpa dengan occupational therapist, antara soalan yang popular OT akan tanya, berapa kerap bagi gadget pada anak. Why? Sebab ianya akan meninggalkan kesan kepada yang pertama, sejauh mana kami boleh expect anak anda akan berkembang. Yang kedua, sejauh mana kami boleh expect anda punya konsistensi ataupun anda punya komitmen dalam kita punya program. Dan yang ketiga adalah sejauh mana anda ready ataupun anak tersebut ready untuk menerima intervensi-intervensi yang dijalankan. Okey, itu baru mukadimah. So kita nampak dekat situ. Gadget sebenarnya dia meninggalkan kesan kepada bagaimana seseorang anak tu menyerap maklumat daripada persekitaran dia. Gadget by default sebenarnya gadget diciptakan sebagai salah satu daripada perkara yang memudahkan kehidupan manusia. Sebab dia compile handphone, dia compile komputer, dia compile kamera, dia compile everything inside one small device. So, gadget sebenarnya sangat-sangat membantu. Tapi oleh kerana terlalu banyak sangat, terlalu mudah sangat gadget ini untuk kita pegang dan kita dapatkan, terlalu banyak juga penggunaan gadget yang salah. Kenapa saya kata salah? Dia banyak. Bila saya berborak dengan kawan-kawan saya yang merupakan advocates untuk remaja punya perkembangan, pornografi dan sebagainya, mereka menyalahgunakan gadget untuk melihat porno dan sebagainya. Okey, tapi bila kita melihat kepada isu perkembangan kanak-kanak usia kecil lah saya kira. Betul kan Rohaiza? Kita nak tengok kepada kanak-kanak usia kecil kan? Okey, so anak-anak usia kecil daripada baby, umur toddler, umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun yang masih berada dalam alam persekolahan, tengah nak belajar banyak-banyak benda, belajar skill pelbagai. Anak-anak ni bila mereka terlalu banyak terdedah kepada gadget, akan ada kesan kepada bagaimana mereka menerima input daripada persekitaran. Okey, so kalau nak tanya saya tentang remaja, saya kena letak tepi dulu sebab itu bukan kepakaran saya. Saya tak berapa pakar sangat nak cakap pasal remaja. Okey, sebab saya banyak fokus kepada kanak-kanak usia sebelum remaja. Alright, so apa yang saya nak kita tengok tadi Rohaiza bagi tajuk kebaikan dan juga keburukan. Ada tak kebaikan gadget ni? Ada. Dan sebenarnya memang antara cara kami memberikan intervensi kepada kanak-kanak, anda akan perasan ada je occupational therapist, ada je physiotherapist, ada je speech therapist akan menggunakan gadget semasa program intervensi. Okay, why? Sebab gadget ada kebaikan dia. Anak-anak boleh belajar macam mana nak imitasi pergerakan. Contohnya kita nak ajar anak-anak movement kan. Lagu popular Aram Samsam kan Rohaiza kan? Right? So lagu contohnya anak-anak nak ikut pergerakan Aram Samsam. Cikgu dia tak pandai nyanyi. So kalau cikgu nyanyi, anak-anak tu tak rasa macam terapis nyanyi, anak-anak tu tak rasa teruja pun nak ikut. Dia rasa tenganga je tengok OT tu nyanyi kan. So kita pasang video, kita nak anak-anak tu ikut sekali because children, anak-anak kecil especially akan sangat teruja dengan bunyi, akan sangat teruja dengan
dengan visual, akan sangat teruja dengan movement yang dia lihat, dan by default anak-anak akan meniru pergerakan. So kami menggunakan gadget, kita gunakan gadget juga untuk membantu anak-anak belajar pergerakan, untuk membantu anak-anak imitasi movement yang ada. Kita nak bantu anak-anak belajar social story, even ada social story kita nak ajar anak macam mana cara nak buka seluar dekat depan toilet ke, kat dalam toilet ke, nak toilet training, macam mana nak duduk dekat atas toilet seat. Kami gunakan juga video-video yang ada di YouTube untuk bantu anak-anak ni belajar. However, walau bagaimanapun, bila gadget diberikan tanpa kawalan dan tanpa sebab kepada anak, saya ulang gadget diberikan tanpa kawalan dan tanpa sebab kepada anak. Maksudnya kita bagi gadget sebab kita. Kenapa? Contoh, kita nak buat kerja kat rumah, lepas tu kita baru habis PKP lebih kurang kan? So kita nak buat kerja kat rumah, anak kita papai kat belakang. So apa yang kita akan buat? Kita bagi ambil lah gadget ni, pergi main kat sini diam-diam. Itu kita memberikan gadget kerana kita. Saya tak kata tindakan tu salah, alright? Sebab kita juga nak kena jaga kita punya emosi dan sebagainya. Okay? Tapi bila kita memberikan gadget kepada anak kerana kita, maka apa yang akan anak buat? Anak akan main gadget tanpa kawalan dan tanpa tujuan ataupun objektif yang betul. Okay? Tanpa objektif yang sebenar. So apa yang berlaku pada anak tersebut, dia akan browsing gadget tu sesuka hati dia. Dan bila tanpa kawalan berlaku, dan kadang-kadang, ini adalah, saya baru je habis malam training dengan cikgu-cikgu tadika tau. Antara perkara yang mereka kongsikan pada saya adalah lepas PKP, ramai sangat anak-anak yang datang umur 6 tahun, tak boleh baca dan tak ada readiness langsung untuk baca. Tak ada fokus, tak ada attention. Why? So bila kita cakap dengan cikgu, you track back apa yang anak-anak tu buat masa sepanjang PKP. Oleh kerana kena belajar menggunakan gadget sepanjang PKP, online learning kan. So parents belikan seorang satu anak tu ada handphone, seorang satu anak tu ada gadget. Maka berlakulah penontonan ataupun penggunaan gadget tanpa kawalan. So pagi anak tu pasang gadget atas alasan kita nak kena ajar dia belajar online learning. Yes, memang kena buat. Saya pun suruh anak saya tengok juga sebab kalau tak dia tertinggal lah kelas dia kan. Okay. Patutnya habis je kelas, kita dah kena stop. Sebab the reason kita bagi gadget tu adalah sebab dia dah tengah online learning. Alright? So, tapi anak tu tak stop. Tak stop. Sebab alasannya, nak kena buat homework pula. Nak kena buat tu, nak kena buat ni. Sampai malam. So, anak-anak ni, dia punya sleeping pattern disrupted. So sleeping pattern dia disrupted menyebabkan anak ni tidur pukul 12, pukul 1, pukul 2. Ada satu parent ni maklumkan pada saya yang anak dia tidur pukul 3 pagi. Apa yang patut saya buat Puan Aisyah? Lepas bila saya kata, apa dia buat tidur pukul 3 pagi? Dia main gadget. Kenapa dia bagi dia gadget? Saya tak bagi. Tapi dia ambil sendiri. Kenapa dia boleh ambil sendiri? Kenapa dia tak simpan supaya dia tak boleh ambil? Saya tak tahulah macam mana nak control. Bila dia dah jadi out of control, sampai parents tak tahu dah macam mana nak control. Sampai anak tu dia boleh buat apa sahaja supaya dia boleh dapatkan gadget. Sampai parents pun tak tahu macam mana anak tu boleh dapatkan gadget. So itu maksudnya penggunaan gadget di rumah kita sudah terlalu out of control. Okay, apa kesan dia? Yang pertama, anda akan perasan anak anda sangat lembik. Kenapa saya kata sangat lembik? Sebab apa yang berlaku semasa anak tonton gadget, cuba perhatikan kan. Tadi video awal tadi, tim penganjur pasang video awal tadi kan, ada optometri share macam mana, apa kesan dia mata kering dan sebagainya. So bila apa yang occupational therapist akan lihat adalah bagaimana anak tu punya perkembangan otot dia. Just imagine anak yang duduk tengok gadget, dia akan duduk dalam satu posisi yang sangat lama. Betul? Betul kan? Lepas dia dah rasa macam sakit pinggang, baru dia akan tukar posisi dia. Anak kadang-kadang dia boleh duduk dalam keadaan yang paling tak selesa untuk tengok gadget. Dan kita tahu, kalau kita duduk macam tu lama-lama, kita punya badan pun jadi tak selesa, jadi tak sihat. Kita akan rasa sakit-sakit bahu dan sebagainya. Tapi anak kita boleh. Why? Sebab anak kita berada dekat dalam satu tempat, satu keadaan yang saya panggil sebagai sensory lock. Saya nak orang semua faham, mudah faham. Sensory dia lock, tak bergerak. Okay, sensorinya ada banyak. Dia bukan ada 5 sahaja. Sensori ni biasanya kita akan cakap pada orang luar, sensori ni ada 7.
Biasanya occupational therapist akan tengok 7 ni. Kita ada visual, penglihatan, kita ada pendengaran, kita ada deria bau, kita ada deria apa lagi? Kita ada deria rasa lidah dan kita ada deria sentuhan, tactile kita panggil, deria sentuhan yang paling besar sekali. Seluruh bahagian yang ada kulit kat situ ada deria sentuhan. Tapi occupational therapist akan tengok 2 lagi sensori penting, iaitu kita panggil sensori yang mempengaruhi pergerakan seseorang manusia. Yang pertama, sensori vestibular ataupun balance. Saya risau nak cakap benda ni, ada ramai OT lah kot pula. Okay, alright, so kita ada sensori vestibular, balance, okay, iaitu keseimbangan tubuh badan seseorang. Dan yang kedua adalah sensori proprioception ataupun sensori, senang cerita nama dia, sensori sendi. Okay, senang cerita nak kata sensori proprioception ni lah yang bagi tahu otot kita berapa banyak dia nak bergerak. Okay, tu senang cerita kita nak kata sensori proprioception ni apa. Kedua-dua sensori keseimbangan dan juga sensori proprioception ini, dia mempengaruhi pergerakan tubuh badan manusia. Contoh kan, kita sekarang tengah duduk kan, kot lah dia tengah masak, saya tak tahulah kan sebab tak buka phone, tak buka kamera. Okay, kita sekarang tengah duduk kan. Okay, masa kita duduk, adakah kita duduk dalam keadaan seimbang? Ya, badan kita akan duduk dalam keadaan yang paling seimbang. Sebab apa? Sensori vestibular kita dah buat kerja. Dia kata, oh kita nak kena balance ni. Okay, balance betul-betul, duduk tegak-tegak. Oh, lepas tu kita punya otot pun akan kata, oh tegak sikit, tegak sikit, tegak sikit. Okay, kiri sikit, kanan sikit. So itu kerja kita punya sensori vestibular bekerjasama dengan proprioception. Alright, untuk pastikan kita boleh duduk tegak. So apa yang berlaku dekat anak-anak yang main game handphone ataupun pegang gadget? Mereka akan pegang handphone, tengok lama-lama dan lepas tu mereka akan tahan, lock dia punya segala sense otot-otot ni dalam satu posisi yang sama. Apa berlaku lama-lama? Dia boleh spasm. Lepas tu nanti dia stres, badan dia sakit kat sini, sakit kat sana. Nanti kita akan tengok anak kita senang sangat mengamuk. Kenapa senang mengamuk? Rupanya sebab dia sakit badan je. Kenapa dia senang mengamuk? Sebab dia irritable. Badan dia tak sihat, badan dia tak selesa, badan dia senang sakit-sakit. So dia rasa sangat senang mengamuk. Dia susah nak relax. Okey, itu yang pertama. Baru kalau kita nak tengok daripada sudut pandang. Yang kedua, apa yang berlaku dekat anak kita bila dia tengok gadget? Kita panggil dia pusing tak? Cuba jawab. Biasanya kalau kita panggil anak tengah galik tengok handphone, ralit tu maksudnya dia menekun dekat handphone. Anak kita kalau kita panggil nama, senang tak dia nak menyaut? Tak payah anak kita lah, kita pun. Kalau kita tengah tengok Netflix kan, cerita Korea kan, opa-opa apa benda semua tu, orang panggil kadang-kadang lepas panggilan keempat, sorry, tak perasan. Betul? Why keadaan tu berlaku? Sebab kita punya visual akan lock dekat skrin dan kita akan mengabaikan apa yang berlaku dekat persekitaran kita. Auditory kita, pendengaran akan lock dekat apa yang kita dengar dekat skrin sahaja. So apa yang berlaku dekat kita punya sensori-sensori yang lain? Sensori-sensori yang lain pun akan lock untuk memastikan badan kita berada dalam keadaan optimum supaya kita boleh fokus lama dekat handphone. Oh, bunyi macam bagus kan? Tapi apa kesan dia? Kita tak perasan dengan apa yang berlaku di persekitaran. Kalau anda tengok kadang-kadang ada video-video viral kan, kata orang turun tangga sambil tengok handphone bum jatuh dan sebagainya kan. Why? Because kita yang dewasa pun boleh tak sedar dengan persekitaran kalau kita sedang menghadap handphone. Apatah lagi kanak-kanak yang tengah belajar macam mana nak menguruskan dia punya diri, nak belajar macam mana nak uruskan dia punya pemikiran, nak belajar macam mana nak uruskan dia punya sistem kognitif dan sebagainya. Kita bagi gadget sahaja, anak tu dia tak dapat nak fikir macam mana nak handle dia punya persekitaran. So apa jadi dekat anak kita? Anak kita akan withdraw. Anak withdraw ni apa? Dia tak nak terlibat dengan keadaan sosial. Okay, so anda akan perasan once ni isu yang biasa sangat saya jumpa. Once you bagi anak you handphone, dia punya sendiri, dia akan mula cari alasan untuk tak ikut kita keluar. Dia akan mula cari alasan untuk tak nak main kat luar. Dia akan mula cari alasan untuk tak nak join dengan kawan-kawan. Why? Because dia terlalu sedap dan selesa dalam dunia seorang diri dia. Is that healthy? No, that is not healthy untuk perkembangan sosial anak-anak. Manusia adalah makhluk sosial. Bila manusia bersosial dengan orang-orang dekat luar, barulah perkembangan mental dia berlaku dengan baik, penyelesaian masalah. Pernah dengar executive function? Pernah dengar?
mesti pernah dengar. Alright. Kalau cakap tak pernah dengar, nanti sekarang kata kau macam kenapa kau tak pernah dengar? Macam tu kan. Alright. So executive function is very important untuk kita develop. Executive function ni apa? Fungsi tinggi otak kita. Fungsi tinggi otak tu apa? Kemampuan menyelesaikan masalah, kita punya memori, kita punya pengurusan masa, kita punya kawalan emosi, kita punya organisation, cara kita nak fikir, oh mana satu nak kena buat dulu, mana satu nak buat kemudian, kita panggil prioritization. Ini adalah antara perkara-perkara dalam executive function yang anak-anak dia tak dapat belajar kalau dia tak explore surrounding dan kalau dia tak socializing. Okay, so that is why antara orang yang sangat risau masa waktu online learning adalah occupational therapist. Macam mana nak bagi budak ni socializing? Macam mana nak cakap dengan student kau pakai mask? Kan? Sebab anak-anak akan tengok kita punya mimik muka dan sebagainya. Alright, because that is very very important. So, adakah kebaikan gadget? Ada. Kalau kita guna dengan sebaiknya, kalau kita tahu kenapa kita bagi gadget pada anak. Dan ada tak keburukan gadget? Oh, banyak. Semuanya akan bermula bila kita mula perasan gadget di rumah kita digunakan tanpa kawalan. Dan ada satu lagi benda yang saya nak share. Kita panggil fast visual stimulation. Yang ni saya belajar daripada bacaan-bacaan saya. Fast visual stimulation ni adalah keadaan di mana anak tu dah terlalu biasa fokus kepada pergerakan-pergerakan yang terlalu laju dekat dalam video YouTube. Contohnya biasanya video YouTube lah. Ataupun game. Kadang-kadang kita rasa macam, anak kita ni cekap tau tak? Bila dia main handphone memang cekap. Sop. High score. Kan? Rasa macam, power anak kita ni. Memang power sangat-sangat. Tapi kalau perkara tu berlaku pada orang dewasa ni dah tahu dah apa yang buruk dan apa yang baik. Kanak-kanak tahu, kanak-kanak tak tahu. Kanak-kanak perlukan experience. Kalau setiap hari itu je experience yang kita bagi, dia dapat timbang tara tak adakah elok untuk dia main game sepanjang masa daripada pagi sampai pagi? Dia tak dapat timbang tara dan dia tak dapat explore apa lagi perkara yang baik untuk dia. Fast visual stimulation ni adalah bila anak kita tengok movement dekat dalam phone tu laju sangat. Biasanya berlaku dekat dalam YouTube. Kenapa? Sebab tu kalau anak kita tengok YouTube, compare dengan dia tengok movie dekat Netflix, anak kita tengok YouTube tak habis-habis. Dia berada dalam loop. Satu, habis. Satu, next. Lepas tu YouTube tu pula dia terus autoplay kan. So dan attention dia akan pendek-pendek. Lagi-lagi kalau macam lagu-lagu macam Cocomelon kan. Lagu dia pendek sangat. Lagu dia pendek, dalam lagu tu susah nak catch up. Apa benda cerita yang dia cuba sampaikan, sebenarnya tiba-tiba ada bunyi budak menangis, tiba-tiba ada bunyi budak gelak kat depan. So dia tak ada relationship sangat antara lagu yang cuba dimainkan, which is perkembangan bahasa anak tu dengan rhythm dan sebagainya, dan movement tu tak ada kaitan. Okay? Unless kalau macam lagu Baby Shark, so dia jelas tau movement yang anak tu nak ikut. So this represents Baby Shark. Certain videos yang ada dekat dalam YouTube, dia tak represent apa yang cuba disebutkan. So apa yang anak-anak kita belajar. So that's why kalau tanya saya, antara anak tengok video pendek, saya akan prefer anak tengok cerita yang habis. Ada start dan ada ending. Kenapa? Masuk umur 3 tahun ke 4 tahun, perkembangan bahasa dan kognitif anak-anak kan, anak-anak dia dah boleh explain cerita daripada mula sampai hujung. Kadang-kadang parents anak saya dah 5 tahun tapi dia tak boleh susun ayat, dia tak boleh cerita balik, dia tak ada organization of thoughts, dia tak boleh nak fikir, oh cerita ni lepas tu apa, lepas tu dan ending dia apa. Why? Sebab anak tu tak pernah didedahkan dengan perkara yang ada start dan end. Okay, so then fast visual stimulation ni, bila dia terlalu kerap tengok benda yang terlalu laju sangat bergerak sampai dia hyperfocus ni fokus dia terlalu lah hyperfocus sangat-sangat dekat apa yang dia tengok kat phone, dia akan suppress semua benda yang ada dekat sekeliling. Saya pernah ada satu case, pelajar ni datang dibawa, saya ambil masa sikit Rohaiza ya. Pelajar ni datang dibawa oleh cikgu dia yang bawa. Cikgu dia kata saya datang dulu bawa anak murid ni, kejap lagi mak dia datang. Sebab saya cakap dengan mak dia hari ni saya buat aktiviti luar, mak dia kena datang. Oleh kerana saya adalah seorang OT, saya cakap dengan cikgu saya kena tunggu mak dia datang. Sebab kami perlu buat rawatan berdasarkan konsen penjaga. Okay, so kita suruh parents, cikgu tu tunggu dulu dengan anak murid dia tu, tunggu parents datang untuk konsen. So bila kita dah dapat konsen, bila kita bincang dengan cikgu, kenapa
kenapa ni, apa benda masalah dia. Anak murid ni nganga je kat sekolah. Dia duduk dekat dalam kelas dia. This one before PKP lagi before ada online learning punya problem. Okay, so anak ni duduk dekat kelas, dia akan nganga, dia macam orang high tau. Kalau kita tengok cerita-cerita kat TV kan, orang yang on drugs dia akan nganga macam blank, staring in the blank tau, macam tak masuk apa yang cikgu dia cakap. So cikgu dia concern, so cakap dengan mak dia apa yang dia punya rutin kat rumah. Balik sekolah memang anak dia akan terus mengamuk, buka handphone daripada mak dia punya handbag. Dan anak dia akan tidur pukul 4 pagi setiap hari sebab anak dia tak boleh berhenti tengok handphone. Berhenti je anak dia mengamuk. Tuan-tuan dan puan-puan, bila anak kita mengamuk, bila kita remove gadget daripada dia atau apa sahaja, itu adalah tanda anak kita dah ketagihan. Okay, you remove gadget, anak tu mengamuk, itu tanda ketagihan dan itu adalah red flags yang sangat besar untuk kita bantu. So anak tadi, dia tak mampu untuk berada di luar gadget dia, untuk berada dalam dunia sebenar dengan pace yang relax. Kat luar ni kan tak ada benda laju kan. Okay, semua benda tenang, kipas kita pun kadang-kadang pusing slow je kan. Walaupun kita harap dia pusing lebih laju tapi dia pusing slow, so kita panas. So dia pusing slow, kita baca buku satu-satu cikgu tu ajar anak, cikgu tu pun cakap slow. Dia tak dapat nak catch up because dia perlukan fast visual stimulation. So dia macam addicted sangat, macam orang on drugs. So itulah masalah bila terlalu banyak sangat gadget kita berikan tanpa kawalan. And parents and teachers juga, and kita semua juga kan, dan saya nasihatkan diri saya jugalah kan, kita adalah orang yang anak kita akan tengok sama ada adakah dia mahu menonton gadget ataupun menggunakan gadget itu sepanjang masa ataupun tak. Kalau kita pergi office, tertinggal handphone, apa jadi kat kita? Kena balik sekejap, pergi ambil phone. Why? Sebab kita pun mungkin ada gadget addiction. Okay? Alright, saya paskan pada mic semula kepada Puan Rohaiza. Silakan. Masya Allah, terima kasih saya ucapkan untuk sesi ataupun topik pertama kita pada pagi ini. Kadang saya kan bakal ibu ni takut juga sebabnya nak mendidik anak generasi sekarang ni bukan macam ibu-ibu kita yang lepas. Kalau boleh saya nak kongsikan sedikit pengalaman real saya sendiri sebagai seorang mak sedara yang mempunyai lebih daripada 8 orang anak buah. Banyak tu kan. Anak buah saya ni sebab dia memang dah duduk di bandar, so memang kita ada wifi kat rumah kita. So once kita ni balik kampung, 6 tahun ni masa tu umur dia lelaki. Bila kita balik kampung, biasalah rumah Wan ni tak ada wifi, internet pun slow. So apa yang dia berlakukan pada saat ni dan jelas dengar depan mata, sebelah telinga saya apa yang dia katakan, dia marah mak dia sebab kita tak ada line internet untuk nak game saya rasa masa tu. Sampai dia cakap, kalau macam ni adik matilah. Bila saya dengar perkataan tu, saya ambil dia, saya terus pegang, buat joint compression, OT kan, pegang bagi dia sedar apa berlaku dekat diri dia saat tersebut. Tu lelaki 6 tahun dan tipikal kanak-kanak tipikal, kanak-kanak normal yang boleh bercakap, boleh berlari, boleh faham arahan mudah. Dan begitu juga dengan cucu saudara saya yang ketika itu berumur 4 tahun, perempuan, mengamuk masa kita di center dan kebetulan ibu dia bekerja bersama saya. So dia dah di brainwash oleh mak saudara dia ni tentang kebaikan keburukan gadget. Apa yang cucu saudara saya buat adalah ambil kerusi kanak-kanak kan ringan yang kecil duduk tu. Dia balik, dia ngamuk sebab apa? Sebab masa tu kita dah nak balik. So dia masih nak main phone, nak tengok phone. So dekat situ saya cakap no phone anymore, no phone. Saya cakap dengan ibu dia, mengamuk macam mana pun no phone. Kita kontrol sebelum makin teruk, sebelum makin harm diri dia sendiri, sebelum makin efek perkembangan, kita kontrol. Dan alhamdulillah sekarang dah 7 tahun, dah boleh faham bila kita cakap okey 5 minit lagi. So dia yang willing untuk bagi phone tu kepada kita. Itu adalah pengalaman saya sendiri sebagai occupational therapy, sebagai boleh kata mak sedara jugalah dan sebagai bakal ibu ni kan. Doakan saya kuat untuk mendidik mendidik anak bangsa dan mendidik anak sendiri kelak kan, insya-Allah. Saya tidak nafikan ya tuan-tuan, puan-puan, para hadirin sekalian yang
efek perkembangan dari segi saya sebagai occupational therapist, kita mempunyai beberapa komponen dalam perkembangan kita. Macam yang Puan Aisyah sebut tadi, mengenai dengan deria rasa, terutamanya deria rasa vestibular proprioceptif. Kan saya compilekan sedikit ya apa yang Puan Siti Aisyah berkongsi sebentar tadi. So, dua perkara ni adalah perkara yang sangat berbeza, yang sangat penting untuk perkembangan kanak-kanak, yang mana jika mereka hanya duduk sahaja, terutamanya kita boleh tengok daripada segi fizikal. Bila anak tersebut duduk sambil bermain phone, jika duduk tubuh kita punya spine ni boleh jadi macam C. Untuk C, saya pernah tegur saya punya cucu saudara saya yang berumur 3 tahun. Adik duduk betul-betul. Sama ada saya ubah position dia kepada bersandar ataupun baring. Sebab apa? Yelah, kita pun nak buat kerja kan masa tu, tak nak kena bagi juga. Tapi as an OT kita boleh observe. Kita observe, oh something wrong dah dengan dia punya spine. Dah jadi C, betul-betul bentuk C. Bengkok ni macam tu. So berisau kan, sebab mereka masih rebung, orang kata masih boleh dilentur, lembut lagi tulang belakang tu. So bila nampak macam tu, saya cepat adjust dan duduk secara W sitting. Ini adalah duduk yang sangat stable untuk kanak-kanak. So bila nampak benda tu, cepat-cepat adjust. Saya akan tak nak duduk macam ni, duduk bersilam, nak duduk lunjur ke apa ke kan, sebab kita nampak perkara tu. So better kita cari ilmu, kita sedut ilmu untuk kita perbetulkan. Sebab sekarang ni zaman gadget kan, nak tak nak anak pelajar kita, anak-anak kita akan didedahkan. So selagi kita boleh prevent, kita tahu dekat mana kita nak betulkan, dekat mana kita nak top up, dekat mana kita nak tackle, kita cuba. Okay, sebelum ianya bertambah worse, bertambah teruk, saya tegur ataupun saya berbicara dari sudut pandangan mata saya sebagai occupational therapist yang berhadapan dengan new client setiap hari yang berumur 1 tahun. Baru 1 tahun, bawah 2 tahun di-refer kepada kami, dan senang je saya hanya bertanya, Puan, gadget bagi tak? So of course lah jawapan dia bagi. So saya hanya bagi tahu, kurangkan gadget, stopkan, nanti Puan percaya cakap saya, Puan akan nampak improvement. Dan Alhamdulillah, betul, memang kita akan nampak improvement. Okay. So, kita akan buka pada soalan. Sebab tadi saya dah nampak ada beberapa partisipan kita yang angkat tangan, mungkin nak bertanyakan soalan. So, mungkin boleh unmute ataupun boleh juga tulis di ruangan komen. Dan saya boleh bacakan kepada penceramah kita, Puan Oti Aisyah, untuk menjawab kita punya kekeliruan, kita punya permasalahan. Mungkin ada kena dengan anak sendiri ke, dengan pelajar kita boleh berdiskusi di dalam ini pada hari ini. So akan ada 10 minit untuk kita discuss tentang soalan. Okey. So saya dapat 2 soalan dari peserta kepada penceramah. Okey, pertama, macam mana nak kawal atau buat jadual untuk kanak-kanak yang sudah addicted terhadap gadget? Okey, soalan pertama kita minta Puan Siti Aisyah kita jawab dulu ya, boleh ya? Boleh. Okey. Soalan pertama, macam mana nak kawal atau buat jadual untuk kanak-kanak yang sudah addicted terhadap gadget? Yang pertama sekali, macam mana tahap addiction dia? Yang tu kita nak kena tahu dulu. Ada anak-anak tahap addiction dia masih rendah. Maksudnya kalau kita tak bagi, dia mengamuk-ngamuk lepas 5 minit dia lupa. Okey, so kalau anak macam ni, saya akan sangat suggest untuk kurangkan sangat-sangat, sebab dia sebenarnya ada kita kata ada cadangan berapa lama kita nak bagi anak kita tengok gadget mengikut usia mereka. Contohnya kalau bawah 2 tahun, kita memang kata jangan bagi langsung kalau boleh. Jangan bagi langsung. Ini kalau ikut guideline daripada World Health Organization, bawah 2 tahun jangan bagi langsung anak-anak tengok gadget. Bunyi macam, jangan bagi langsung. Kan? Sebab rasa macam, biasanya kita bagi je kan. Tengok, macam mana kalau saya tengok Netflix, dia tertengok sekali. Contohnya kan. Okey. Tapi ini saya katakan guideline bawah 2 tahun kalau boleh jangan bagi langsung. Kalau 2 hingga 5 tahun, kita bagi lebih kurang 1 jam je satu hari. 1 jam je lebih kurang. Kalau anak lebih daripada 5 tahun, kalau boleh bawah daripada 2 jam. So nampak macam sekejap je bagi. Memang sekejap je bagi. Kalau tak perlu, anak tu maksudnya kalau tak ada gadget depan mata dia tak cari, tak payah bagi.
Tak payah buatkan terus jadual. Okey adik, jangan lupa pukul 5 kita nak main gadget. Tak payah bagi. Biarkan dia main dan explore benda lain. Anak-anak ni, anak saya pun ada tempoh gadget addiction juga. Saya pun ada seorang parent yang belajar. Okey, sebab masa mula-mula saya nak bangunkan bisnes, memang saya banyak bagi anak saya gadget. So sebab kita nak buat kerja kan, so kita bagi. Bila saya tengok anak saya pakai handphone, dia tak dapat explore banyak benda sebab kepala dia akan fokus kepada apa yang dia nak buat dekat gadget dia sahaja. Okey, tapi bila saya dah tak bagi langsung, saya dah tak main handphone. Bila saya dah tak bagi langsung, dia akan jadi sangat eksploratif. Sebab apa? Anak yang bosan adalah anak yang kreatif. So, kalau tak perlu buat jadual, tak payah buat jadual, tak payah bagi langsung. Unless for certain condition, macam okay hari ni kita nak tengok cerita Frozen lah dekat dalam handphone mama. Wah, anak-anak akan rasa benda tu macam wah hari ni dapat tengok handphone, bestnya. So dia akan rasa benda tu occasionally, dan handphone semua mama punya. Okay, alright, itu kalau anak kita punya ketagihan tu tak tinggi sangat. Tapi katalah anak kita punya ketagihan dah sangat-sangat tinggi. Benda pertama yang kita kena buat adalah kita kena identify. Adakah boleh kita hentikan anak kita guna handphone kalau dia dah mula guna handphone? Adakah boleh? Kalau tak boleh, maksudnya, kenapa saya kata kalau tak boleh? Kalau OT biasanya kita stopkan je, dah habis, sorry, kan? Tapi kalau parents dekat rumah, kita rasa kita tak mampu untuk hadap anak kita mengamuk, the best is you jauhkan daripada dia terus handphone tu. Maksudnya dia cari handphone kat mana, semua tak ada handphone. So dia akan mengamuk mencari handphone. So kita akan cuba beritahu dia ada banyak lagi benda lain yang dia boleh buat untuk main handphone. Itu kalau anak kita punya ketagihan dah terlalu teruk. Dan saya sangat suggest kalau terlalu teruk sampai kita rasa tak boleh kontrol, pergilah cari mana-mana terapis yang berdekatan dengan kita. OT semua boleh bantu macam mana untuk bantu anak ketagihan gadget ni. Okay? Dan macam mana kalau kita nak buat jadual untuk anak yang dah addicted, katalah anak ni macam very mild, dia nak main juga tapi dia boleh stop. So berapa lama kita nak bagi? Ikut guideline tadi. Kalau atas 5 tahun, bawah 2 jam dia pakai setiap hari. Kalau macam saya akan bagi hujung minggu. Okay, kenapa saya bagi hujung minggu? Sebab kadang-kadang hujung minggu yang kita ajak anak keluar daripada rumah, dia dah tak pakai gadget. Sebab luar rumah, anak saya tak boleh pegang handphone. Anak saya boleh pegang handphone dalam rumah, depan kami di ruang tamu sahaja. Tak boleh dalam bilik sebab kita nak pantau apa yang dia tengok. So selalunya saya akan bagi dia orang tengok gadget hari Ahad. Tapi hari Ahad setakat sebulan ni, hari Ahad semua kita orang tak ada kat rumah. So dah sebulan dia orang tak pegang handphone. Okay, so itu trik dia. Kita bagi anak hari Ahad, pada hari mungkin hari yang kita nak kemas rumah, so kita bagi anak tengok, okay, mama bagi awak tengok gadget pukul 8 pagi sampai pukul 10. Kalau terbangun lambat pukul 9, tak ada tarik sampai pukul 11 ya, pukul 10 juga sama. Okay, so kita kena bagi jadual tu, dan the best is tak payah bagi unless kalau memang kita bagi untuk anak tu punya pembelajaran. Okay? Terima kasih Puan Aisyah. Jawapan yang sangat jelas dan sangat menarik saya rasa. Okay, soalan kedua. We know sometimes technology is good for certain treatment. Bagaimana can we use the technology to the best control? Okay, macam mana nak control kan? Control ni adalah satu benda yang kita kata kadang-kadang susah. Kadang-kadang sampai power struggle. Tak boleh pakai, tapi kita nak. Tapi tak boleh, tapi tak boleh. Okay, sampai gaduh adik-beradik. Gaduh anak beranak kat rumah tangga kan? Okay, so macam mana kita nak gunakan teknologi to the best control? Okay, yang pertama, anak-anak bawah umur yang belum boleh buat keputusan yang baik, jangan bagi dia ownership kepada handphone ataupun tablet. Itu rules yang pertama yang saya selalu akan suggest parents. The phone is yours. iPad mama punya, ayah punya. Tablet mama punya, ayah punya. Bukan awak punya. So whenever you want to use, you have to ask my permission. Okay, so tablet, handphone bukan awak punya, mama punya. Walaupun kita beli untuk seorang satu sebenarnya kan, kita tahu lah okay, yang ni kita bincang dengan husband, okay yang ni abang punya, yang ni adik punya. Sebab online learning kan semua orang nak kena pakai serentak. Okay, tapi simpan semua dekat mama. It's not yours, nak pakai kena minta izin. Yang itu kita kena biasakan. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, kita kena tahu kenapa kita nak bagi anak tu tengok. Let's say kita tengok kan, katalah contohnya ada anak-anak yang autism yang parents subscribe to maybe macam online platform macam Gemini ke or something kan. Selalu macam kalau online platform untuk terapi, biasanya diorang dah bagi tahu dah satu hari tu berapa minit untuk anak tengok. Macam kalau Gemini dia bagi guideline kan, okay 15 minit pagi and then 10 minit petang and then 10 minit
pukul berapa. So dia dah bagi dah satu hari tu tengok 3 kali tapi berapa minit sahaja anak tu tengok. Okay, so stimulation ataupun dedahan tu diberikan dalam jangka masa yang sangat pendek. Okay, supaya dia tidak pergi overboard. Alright, dan itu yang kedua. Yang ketiga, co-viewing. Lihat bersama-sama. So when you use gadget for treatment, obviously kita akan tengok bersama-sama dengan anak and then kita pause. Oh, apa yang dia buat tadi? Dia baling bola tu masuk dekat dalam basket. So jom kita try buat sekejap. So kita try buat. And then kita, jom kita tengok after that apa yang dia buat dan kita play balik. So mesti co-viewing dan ada interaction. Problem besar penggunaan gadget adalah dia isolate anak kita daripada dunia luar, daripada dunia sebenar, daripada kita dan orang-orang di sekeliling dia. Okay, so sebab tu kadang-kadang dulu masa orang tengah sebelum PKP kan, pergi raya geram tengok anak-anak buah ni, anak-anak saudara semua tengok handphone, tak ada pun nak borak ke, tanya sekolah ke, bila tanya sekolah okey ni. Sambung tengok handphone. Kan? Kita rasa geram. Why? Because sepatutnya anak kita tu diberikan peluang untuk bersosial. Geram dengan anak tu tapi kita rasa kesian juga because dia orang tak ada kemampuan sosial ataupun pengalaman bersosial dengan orang. So just imagine these children, kalau kita tak bantu cepat masuk alam pekerjaan, apa jadi? Itu yang kita kata resilience dia akan berkurangan. Alright, so when you want to use gadget, technology untuk treatment, pastikan you lengkapi 3 benda tu. The gadget is not the child's own, bukan kepunyaan anak tu, tapi kita supaya dia perlu minta izin untuk guna. Yang kedua tadi apa? Yang kedua kita mesti pastikan gadget tu kita buat co-viewing, tengok sama-sama, okay? Sentiasa tengok sama-sama. Dan yang ketiga kita mesti saya cakap saya lupa kan. Okey, yang ketiga kita mesti pastikan apa yang kita nak tunjukkan pada anak tu dia memang membantu perkembangan anak tersebut. Okey? Alright. Okey, dan soalan terakhir ya, saya kiranya sebab soalan ni saya nak juga tanya sebab ni adalah apa yang selalu kita gunakan, yang mana selalu kita akan jadikan gadget adalah sebagai reward kepada anak-anak. Tidak dinafikan, saya juga selalu lakukan perkara tu sama ada di pusat terapi, sama ada masa menjalankan sesi OT ataupun di rumah bersama cucu-cucu saudara saya. Okey, apa pandangan Puan Aisyah? Adakah ianya bagus untuk kanak-kanak? Okay, kita tengok balik guideline tadi kan. So umur sekian, umur 2 tahun ke bawah kalau boleh no gadget. Umur 2 hingga 5 tahun lebih kurang 1 jam. 5 tahun ke atas lebih kurang 2 jam. Ini guideline lah. Guideline ni kita kata guideline lah, teori lah guideline. Macam mana nak buat tu bukan senang ya tak? Okay, so macam mana kalau kita gunakan gadget sebagai reward? Is it okay or is it not okay? Kalau anak tu dalam tempoh detox gadget, dalam tempoh memang addiction gadget tinggi sangat-sangat, saya tak galakkan jadikan gadget tu reward. Sebab nanti you macam ni macam you diet. You tak nak minum teh ais yang pekat kau tu kan. Tak nak tapi suka, tapi tak nak tapi suka. Tapi kalau minum nanti gula dia tinggi. Tak boleh macam tu kan. But cuba satu hari orang kata dihidangkan depan mata. Bila tak ada depan mata kita boleh tahan. Tapi bila ada depan mata kita tak tahan, kita pun minum. Habis diet kita. Contoh macam tu. Sama juga dengan anak. You tengah detox gadget, detox ni. Memang kalau boleh tak nak dia tengah gadget, dia dah mula main Lego, dah mula explore kita punya dapur balik, dah ambil sudu garfu main balik ketang-ketung kat dapur, which is very good sebab itu adalah exploration of the environment. Okay, dia cari sendiri macam mana nak selesaikan masalah dia yang bosan tu. Then tiba-tiba kita kata, bagusnya awak lah mama bagi reward gadget. Maka cinta lama berputik kembali. So anak tu dia akan kembali teringat, this is the fun of gadget yang kenapa dia lupakan gadget ni selama ni. So and then tiba-tiba you bagi dia reward, tiba-tiba dia tak nak stop. So you kena start over balik the detoxing punya program tu. Okay, itu kalau anak tu memang tengah tinggi sangat dia punya gadget, masih lagi dalam tempoh untuk melepaskan dia daripada gadget tu. Tapi kalau anak kita dah relax, memang tak ada gadget pun dia okey, ada gadget pun kadang-kadang gadget depan mata siapa-siapa dia tak ambil pun buka dan sebagainya kan. Tanda anak ketagih gadget satu lagi, pantang nampak gadget depan mata, dia akan minta kita buka. Itu tanda awal ketagihan gadget. Okey, so kalau anak kita tu dah campak gadget rata-rata, kita letak rata-rata pun dia tak ada nak pergi dan ambil buka sebab dia tahu dia kena minta izin kita dulu. Maka yang itu kita boleh je bagi reward. Kalau abang
tolong mama hari ni baik sangat lah mama rasa mama nak bagi abang tengok YouTube lah, tapi pukul 3 sampai pukul 5, pukul 3 sampai pukul 4 je, okey. Tapi YouTube hanya cerita, nampak tak? Dia mesti kena ada guideline. YouTube hanya cerita Omah Hana je contohnya. Okay, so boleh bagi reward kalau anak tu dah tak highly addicted. Tapi highly addicted saya tak galakkan lah, sebab nanti cinta lama berputik kembali, you have to start over, detoxing tu tak siap-siap. Okay. Alhamdulillah, terima kasih. Dan juga menarik dia kalau melibatkan soalan ni, kalau boleh dikatakan semua menarik kan, kita nak tanya kan. So yang terakhir lah ya saya kira, okey, Alhamdulillah ya, Tuan Amir Arizal, anak dah tak kisah dengan phone yang orang lain pegang. Alhamdulillah, anak dah 3 minggu stop gadget. Ya betul, bila berjaya kita lakukan sesuatu, kita sebagai parents, sebagai guru, sebagai terapis ni rasa nak melompat-lompat, walaupun improvement tu satu improvement yang sikit, tapi macam satu kejayaan yang sangat besar. Tambah untuk anak yang addicted gadget, lepas tu kita dapat kurangkan ataupun terus detox gadget tersebut kan, terus kita dapat jauhkan dari gadget. Memang kita rasa macam happy sangat. So Alhamdulillah. So pada pandangan saya alihkan perhatian. Dan bila macam kita balik berumah saudara ataupun selalu kids lain, anak sepupu yang lain duduk kan, nak marahkan anak orang kan. So saya hanya biarkan dia duduk tepi saja dan menyending je tengok. Ni kepada kalau saya. Dan saya lebih selalu mengalihkan perhatian anak daripada pandang phone ke perkara yang lain. So alihkan perhatian tu hanya kita sahaja tahu apa minat anak kita, apa kesukaan anak kita. So cara nak alihkan perhatian tu adalah apa yang anak suka. Tu kita je lah yang tahu apa yang anak kita suka, untuk kita alihkan perhatian daripada dia tertarik ataupun terjatuh cinta semula dengan gadget tersebut. Puan Siti Aisyah setuju tak dengan pendapat saya atau ada penambahan? Betul. Saya pun setuju sebenarnya dengan pendapat tu, sebab kadang-kadang bila dia dah ramai-ramai dengan kawan-kawan kan, kawan-kawan tengok gadget takkan tiba-tiba dia kata, kenapa awak tengok gadget? Jangan, nanti ayah saya marah. Macam pelik lah pula kan. Okay, so sebenarnya saya akan kata it's okay, dia tengah tengok, tapi saya akan perhatikan, saya akan make sure dia tak rampas. Saya akan kata kawan punya, ingat kita kena ajar anak kita kepunyaan kan, ownership, siapa punya, awak punya, siapa punya, awak boleh rampas ke tak rampas ke, itu dah masuk bab behavior pula. Okay, and then yang seterusnya saya akan tambah sikit dekat situ, bila masuk je kereta atau masuk je rumah, bila dia bersama saya semula, saya akan tanya, tadi kawan tu main apa? Kalau anak kita dah masuk usia yang boleh menjawab soalan, tadi kawan tu main apa? Oh, kawan tengok apa? Kalau anak kita dalam usia yang belum boleh jawab soalan, contohnya macam 3 tahun dan ke bawah kan, dia belum faham sangat lagi, saya akan tengok apa yang kawan tu tengok. Okay, katalah dia tengok Omah Hana whatever kan. So saya pun macam okay, saya tahu parents kita kena tahu apa yang anak tengok, dan kita kena berkenalan juga dengan semua watak-watak tu. Okay, supaya kita boleh expand apa yang dia tengok kepada conversation harian. Dan kita boleh connect apa yang dia tengok kepada apa yang berlaku setiap hari. Contoh, dia tengok Omah Hana cerita pasal orang jahat dekat luar yang dia ingat orang tu orang jahat tapi rupanya bukan. Macam apa? Saya tahu semua sisi dia. Okay, sebab anak saya kadang-kadang tengok juga. So saya kena tahu apa yang dia tengok. So bila tengok, oh tadi dia tengok Omah Hana ke? Omah Hana tu buat apa? Oh dia main, dia jumpa ada orang dia tak kenal. Orang tak kenal jangan tegur. Okay, so expand. Borak dengan dia, apa yang dia tengok dengan kawan-kawan tu. So nanti anak kita setiap kali datang balik keadaan tu, dia tengok orang lain pegang handphone tu balik, nanti dia punya dalam kepala dia adalah apa yang saya nak cerita dekat mama sekejap lagi lepas tengok sama-sama dengan kawan. Instead of I want that phone. Faham tak? So kita buat anak kita rasa socializing, berborak tu lebih seronok daripada handphone tu sendiri. Dan dia tengok phone, the reason dia tengok phone adalah supaya kejap lagi kalau mama ajak borak, dia ada modal nak borak apa. Begitu. Alhamdulillah, terjawab sudah ya semua persoalan untuk topik pertama. Dan tanpa melengahkan masa, sebab masa kita sangat limited pada hari cuti ni kan. So kita akan masuk ke topik kedua, iaitu bagaimana untuk mengatasi ketagihan gadget dalam kalangan kanak-kanak. Okay, so far bila dikata tentang topik ni, ada certain perkara yang sudah terjawab. Tapi mungkin ada juga perkara yang Puan Siti Aisyah nak berkongsi lagi bagaimana cara untuk mengatasi ketagihan gadget di kalangan kanak-kanak ini. Okay, so nanti saya akan, kita minta Puan Aisyah untuk berkongsi lagi. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk ibu ayah, jangan lupa untuk ambil nota, masukkan ilmu sedikit sebanyak dalam diri kita supaya lepas ni kita boleh menjawab quiz dan juga boleh apply terus kepada anak-anak kita. Okey, sekali lagi saya
saya serahkan majlis kepada Puan Siti Aisyah. Dipersilakan. Alright, terima kasih banyak Puan Rohaiza. Okey, kan tadi soalannya adalah macam mana kita nak atasi, betul? Betul kan? Atasi ketagihan gadget kan? Okey. Sebelum kita nak cerita pasal strategi mengatasi, dalam masa tak lama kan tiba-tiba nak cerita pasal bertambah-tambah. Tapi tak apa kan? Sebab benda ni boleh menambahkan ilmu kita, ya tak? Alright. So, sebelum kita nak cerita pasal macam mana strategi untuk bantu ketagihan gadget, sebenarnya saya ada few things yang saya dah share juga tadi. Okey. Saya nak kita semua faham setiap anak tu berbeza. Setiap anak ada dia punya keperluan, cara dia belajar yang berbeza. Okay, kalau macam occupational therapist, kita selalu suka tengok macam mana anak ni punya sensory preference, kita kata. Dia suka guna sensory dia yang mana? Dia jenis visual ke, auditory dia yang tinggi ke, kinestetik dia yang tinggi ke. Sebab semua tu akan mempengaruhi macam mana anak tu belajar sebenarnya. Ada satu benda yang biasanya saya akan simpelkan dia kepada perkataan channel of learning. Kat mana channel sensory yang paling senang anak kita tu tangkap input. Sama ada di visual ataupun di auditory ataupun kinestetik. Kalau cikgu-cikgu biasanya dah tahu lah VAK kan, visual, auditory, kinestetik. Okay, kadang-kadang ada orang dia tambah tactile, VAKT, visual, auditory, kinestetik, tactile. Okay, so bila kita tahu anak kita punya kecenderungan di mana, anak kita ni jenis yang suka tengok ke, suka dengar ke, suka sentuh ke, tapi most of the time anak-anak akan gunakan kesemuanya tau, tapi mana yang paling tinggi. Okay, so bila kita tahu benda ni, kita akan tahu apakah aktiviti, apakah permainan ataupun apakah toys yang kita nak provide dekat rumah sebagai distractor untuk anak kita. Supaya anak kita explore. Contohnya, anak saya ada 4 orang. So yang seorang tu dia akan cari paintbrush dengan kertas ataupun Lego. Ni 3 benda yang dia akan cari. Dia dengan nombor 3 sama style. Yang nombor 2 dia akan cari robot, dia akan cari trampolin, dia akan cari gym ball. Okey, tu yang nombor 2. Yang nombor 4 sebagai seorang-seorang jegel, dia akan cari baju, dia akan cari getah rambut, dia akan cari benda-benda tu untuk dibuat. Pandailah dia nak cari cara untuk diselesaikan masalah dia. So we have to understand apakah interest anak kita. Okay, dia ada satu benda yang saya selalu suggest parents untuk identify kalau parents tak tahu macam mana nak main dengan anak. Kadang-kadang bukan kita sengaja tahu bagi gadget dekat anak kan sebenarnya. Kadang-kadang sebab kita tak tahu macam mana kita nak main dengan anak. So kita kena take note anak kita punya high interest subject. Selain daripada channel of learning tadi, visual ke, auditory ke, kinestetik ke, kita kena tahu apakah high interest subject anak kita. Macam dekat center saya, kita memang ada therapist dengan teachers kita yang memang train dalam PECS tau. Picture, exchange, communication system. So benda pertama yang mereka kena buat adalah identify apakah anak tu punya kesukaan supaya dia boleh jadikan sebagai tangible benda yang akan buat anak tu mahu untuk exchange dan sebagainya lah. Okay, ini biasanya kepada anak-anak yang non-verbal, anak-anak yang kurang verbal dan sebagainya. Okay, so perkara tu adalah ataupun kita panggil high interest subject tu akan membuatkan anak kita mudah ralit, dia mudah ketepikan benda lain sebab benda ni sebenarnya tak masuk dekat dalam daftar toys anak sebenarnya lah. Okay, kalau kita tengok development umur 5 hingga 6 tahun, kalau mana-mana OT boleh refer kepada Occupational Therapy for Children, okay, 5 hingga 6 tahun baru anak-anak pandai main permainan komputer. Tu kalau ikut development lah, baru dia pandai guna mouse, baru dia pandai guna keyboard untuk main permainan komputer. Tapi anak-anak kita sekarang advance sebab dia tak pakai komputer, dia pakai touch screen je. Okay, so ini sebenarnya tak termasuk dekat dalam list benda yang akan bantu perkembangan anak kita secara keseluruhannya, secara multisensorinya. Okay, so kita kena identify dan kita kena bear in our mind tentang benda tu. Because kalau saya senaraikan pun macam mana cara untuk kita bantu anak kita yang ketagihan gadget, untuk kita bantu elakkan perkara tersebut, kalau parents tak clear why, kenapa kita kena bantu anak kita untuk kurangkan sangat-sangat penggunaan gadget dan explore environment, dia tak akan jadi. Parents kena ada insight dulu. Kita kena ada reason why kita nak buat. The bigger your why, it will be better. Lagi besar reason kita, lagi mudah untuk kita bantu detox gadget. Biasanya saya akan jumpa parents, bila dia dah mula nampak anak dia ada delay development, biasanya speech lah, anak lambat cakap, dia akan mula, saya memang kena berhentikan gadget. Sebab dia dah ada bigger why.
So kita kena bayangkan anak kita ni nak membesar, katalah umur 2 tahun anak kita okey je bagi gadget, umur 4 tahun okey bagi gadget, 6 tahun okey bagi gadget, laju baca semua settle. Dia tak tahu masuk umur 9, 10, 11, 12, 13 apa yang embedded dalam kepala dia. Berapa ramai anak remaja yang kita tengok kes di Amerika bunuh diri kerana gagalnya wifi di rumah dia untuk menyala. Wifi tak ada, bunuh diri sebab dia punya game tak boleh menang. You just imagine it goes to that sehingga to that extent. So it's important sangat-sangat untuk kita kawal penggunaan gadget anak kita. Okay, sebenarnya ada 5 strategi yang saya nak cadangkan kepada kita bila kita nak bantu anak kita untuk mengurangkan ketagihan gadget. Yang pertama tadi saya dah cakap tentang elakkan trigger visual. Maksudnya jangan bagi dia nampak. Kalau dia nak main gadget, kalau dia ketagih gadget, jangan bagi dia nampak ada gadget depan mata. Okay, sebenarnya kalau waktu PKP hari tu adalah waktu yang terbaik untuk kita detox gadget. Since kita bekerja kat rumah, kita mungkin boleh tengok handphone ataupun kita mungkin boleh pakai komputer instead of handphone. Kita boleh adjust Telegram, WhatsApp pun sekarang dah boleh pakai komputer kan. Okay, so kita pakai komputer kita saja, handphone semua simpan, bila nak pakai reply WhatsApp semua pakai komputer. So anak tak nampak langsung benda tu, anak kita pun tak keluar rumah. So tempoh tu sebenarnya adalah tempoh yang sangat cantik untuk kita detox gadget anak. Sedangkan padahal ramai orang pada tempoh tu lah anak dia sebenarnya ramai yang mula ketagih gadget sebab terlalu kerap diberikan. That's why kita kena ada ilmu why, apa yang kita nak buat dengan anak. Saya share sikit isu saya pernah ada satu kes, parent ni tunggu anak dia lama. Hampir 7 ke 8 tahun berkahwin tunggu anak. So bila dia dapat anak, parents ni belikan segala benda yang dia nak belikan untuk anak dia, including iPad, dan dia belikan holder untuk baby holder tu. iPad ada baby holder tau, hold dekat crib baby. So baby tu dia boleh pasangkan iPad tu semasa baby tu baring. So anak dia memang menghadap iPad setiap hari lah. So parents intention is very good sebab dia nak anak dia dapat the best of dia boleh bagi dekat dalam world, because dia tunggu anak dia lama sangat. Sampai masa anak dia umur lebih kurang 2 tahun, dia jumpa dengan terapis kita because anak dia tak bercakap lagi. So bila kita kata, so apa yang anak dia punya rutin? Anak dia memang suka main gadget. Anak dia pandai cakap ABC, 1, 2, 3, ni common ayat biasa yang kami dapat. Anak saya boleh baca ABC, pandai cakap 1, 2, 3, pandai cakap dark, pandai cakap color, semua pandai. Why? Because dia tengok YouTube. Tapi tak ada two-way communication. Two-way communication tu yang kita nak, okay? Kita panggil functional communication. Itu yang penting. Participate, social participation, terlibat dengan orang di sekeliling. Itu yang penting. Instead of berapa banyak perkataan yang dia boleh sebut dan dia sendiri pun tak clear perkataan tu, kenapa dia nak sebut sekarang. Okay, that is functional communication. It's very important. So, saya cakap dengan parents, okay, so boleh tak cerita macam mana cara you main dengan anak? Parents ni kata macam, saya bagi handphone, lepas tu saya nyanyi-nyanyilah dengan dia. Okay, so kita kata, alright, since start tomorrow, you stop handphone, you stop iPad, you sorokkan. Kalau you nak guna, you pergi toilet baru you guna. Make sure you silent, vibrate saja supaya you je seorang yang rasa kalau handphone tu bergerak. Kalau you nak pergi menjawab handphone, nak reply WhatsApp ke apa ke, kalau boleh you transfer ke komputer, or else you pergi dekat dalam toilet baru you jawab. Sebab you tak nak bagi anak tengok tablet. Itu apa parents tu tanya saya. Kalau kita tak bagi handphone, nak buat apa dengan anak? You know? So, apa yang saya nak masukkan, apa yang saya nak sampaikan kat sini adalah kita, whenever kita ada anak, kita kena get ready to play dengan anak kita. Dan main ni besar. Bukan hanya main tengok handphone kita nyanyi-nyanyi dengan anak. Yes, that is as well play juga. Cuma main yang social. Manusia makhluk social. Social tu yang adalah satu benda yang sangat-sangat penting untuk kita kuasai. Okay, so trigger visual adalah strategi pertama. Elakkan daripada anak nampak. Macam saya cakap tadi, mengelakkan cinta lama berputik kembali tu kan. Siapa-siapa ada ex-boyfriend, kau terjumpa ex-boyfriend nanti macam, jangan kau dah kahwin. Macam tu kan. So cinta lama berputik kembali ni kita tak nak dia berlaku. Okay, so elakkan trigger visual. Kalau tak nak anak tengok gadget, jangan bagi gadget tu nampak depan mata. Paling senang, paling simple. Anak mungkin akan mengamuk, macam mengagau cari handphone. Mengagau tu maksudnya kesana ke sini tau. Saya orang Melaka. Mengagau tu kesana ke sini, dia cari sana, dia cari sini macam orang tak senang duduk. Okay, why? Because dia cari handphone. Dia akan mengagau, biarkan. Akan sampai waktu tiba-tiba di tengah mengagau, dia jumpa pula benda ni. Dia tengah cari sana sini, dia jumpa benda ni. Lepas tu dia tekan, ada berlaku sesuatu lah. So tiba-tiba dia dah ralit kat benda ni. That is good. Maksudnya dia dah mula explore environment dia. Okay, so bagi masa untuk anak kita detox gadget tu. First, elakkan trigger visual. Yang kedua,
konsisten dengan keputusan kita. Mama, ayah, atuk, nenek, makcik saudara, pak saudara yang duduk satu rumah, you have to discuss sama-sama, communicate dalam rumah. Tak nak bagi anak itu nampak gadget. Tak nak bagi anak tu gadget. Kalau you nak bagi, you pegang handphone. Dia dekat pangku, bagi. Satu cerita je tengok and then stop. Habis gadget, jom kita main kat luar pula. Kena discuss with everybody. Because behavior anak adalah, anak ni makhluk yang kita tengah mold behavior dia. Dia tengah belajar konsep peraturan. Masuk umur 4 tahun, 5 tahun, baru anak ni faham konsep peraturan. 3 tahun, 2 tahun, kita yang kena susunkan peraturan untuk dia. Kadang-kadang ada orang kata, janganlah structure sangat dengan budak kecil. Yelah, kalau tak structure, macam mana dia nak belajar peraturan? You kena ajari peraturan juga. Manusia ada peraturan kan? Okay? So, kena ada peraturan. Kena tahu bila nak stop. Anak nangis, tak mau stop. So, dia boleh mengamuk-ngamuk, trashing yang mengamuk, tangan dia semua flailing dan sebagainya. Kita just peluk dia dan cakap, sorry, I cannot give you, I love you so much but I cannot give you, sorry sangat-sangat. Anak tu dia nak dengar kita cakap dia sayang dia banyak-banyak kali. Cakap je I love you, I love you, I love you banyak-banyak. Macam orang bercinta kan, macam tu. Tak boleh habis kan. Okay, alright. So anak tadi kita kena konsisten dengan keputusan. Anak ni kita kena letak dia dalam satu boundary. Ada manusia semua ada boundary. So you are inside the boundary. Boundary, so kita cakap dengan anak kita, handphone boleh guna sampai pukul 4. Anak akan buat apa? Dia test power. Dah pukul 4 tak nak stop lah, nak try apa jadi. Sebab anak-anak memang macam tu, dia curious. Apa akan jadi kalau tak ikut cakap? So dia akan cuba untuk pecahkan sempadan yang kita bagi. So once dia pecah, and then kita pula, biarlah 4:30, biarlah pukul 5. Ataupun kita lupa, Allah terlupa nak stopkan. So anak akan belajar apa yang kita cakap is not reliable untuk dia ikut. Tak perlu dia ikut apa yang kita cakap. So, apa akan berlaku? You akan ada power struggle yang tak berkesudahan. Dia cakap macam ni, anak kata kenapa pula nak ikut? Yang hari tu tak payah ikut pun, kenapa yang kali ni kena ikut? Okay, so kita kena konsisten dengan keputusan. Dan ayah-ayah, saya selalu nasihat ayah-ayah macam ni ayah-ayah, sebab ramai ayah-ayah, tapi sekarang dah semakin ramai ayah-ayah yang lebih aware. Kadang-kadang saya dapat satu father ni, puan saya nak daftarkan kelas ataupun saya nak masukkan wife saya dekat dalam kelas Telegram puan tu. Wife saya ni, kalau saya tak masukkan nanti dia tak register, saya registerkan untuk dia. Sebab saya tak sempat nak dengar. So dah semakin ramai dah sekarang ayah-ayah yang sangat aware dengan perkembangan anak-anak. Okay, so tapi biasa isu yang saya jumpa adalah mak nak konsisten. Tapi sampai ke ayah, Allah tak payah ikutlah mak tu. Okay, ayah pun kata, nak lah ayah bagi. Mekak je macam itulah contoh kan. Okay, ayah bagilah. Bising lah awak mengamuk-ngamuk ni. So, you break the boundary. So, apa jadi dekat anak tu? Anak tu dia jadi confused. Dia tak tahu dia nak kena ikut arahan ke tak. So confuse-nya anak itu buatkan dia ada banyak lagi masalah tingkah laku yang lain. So jangan confusekan anak dengan kita yang tak konsisten. Okay, yang ketiga, ganti gadget dengan objek multisensory. Multisensory tu apa? Okay, apa yang ada dekat gadget? Mata, kan anak tengok, lepas tu anak dengar dan anak sentuh dengan jari dia. So awal-awal kita cari dulu toy, memang sepatutnya secara kita kata idealnya OT akan suka toy yang budak kena manipulate sendiri. Maksudnya toy yang tak animated, toy yang tak ada tekan bunyi, toy yang macam ni, cause and effect. Wah, so dia kena buat baru dia bergerak, ataupun toy yang macam sepit. Tengok macam-macam toy yang datang meja saya, ataupun yang sepit macam ni. OT suka toy-toy macam ni sebab budak kena manipulate sendiri dan dia lebih open ended. Okay, tapi awal-awal anak kita yang ketagih gadget, dia mahukan visual tadi, dia mahukan auditory tadi, dia mahukan sentuhan yang lebih kurang sama. So you boleh je beli xylophone yang ada lampu-lampu tu, so you bagi dia visual stimulation. Tapi visual stimulation yang dia perlu ada cause and effect. Dia ketuk, piung, keluar lampu. Dia ketuk, piung, keluar lampu. Dia dapat tak visual? Dia dapat visual. Dia dapat tak auditory? Dia dapat auditory. Dia dapat tak sentuhan sikit-sikit yang dia nak? Dia dapat sentuhan sikit-sikit yang dia nak. Kan ada jual handphone dekat pasal malam yang pasal ayah dia, aduh saya nak tidur kan, macam tu kan. So yang tu awal-awal you boleh bagi benda tu untuk bagi dia, distract dia daripada handphone tu sendiri kepada benda yang lebih mechanical. Tapi ada visual, ada bunyi. Okay, tapi dia kurang, fast visual stimulation semua tak ada sebab biasanya dia akan tanpa stiker je kat situ. Ada cahaya-cahaya and ada bunyi. Awal-awal you boleh bagi benda tu.
And then you tambahkan lagi. Oh, jom kita sambil kita main handphone ni, kita lompat dekat gym ball, jom. Multisensory. Multisensory tu apa? Aktiviti yang ada banyak pergerakan. Ada pergerakan, ada balance, ada pergerakan otot, ada pergerakan sendi, ada tengok, visual, ada pendengaran, ada gunakan suara sekalipun boleh, tak ada masalah kan. 1, 2, 3 macam tu kan. So dia ada banyak movement, itu multisensory. Dalam satu ayat, dalam satu aktiviti tu ada banyak-banyak pergerakan, ada banyak-banyak deria yang anak tu terpaksa gunakan. Okay, so tu multisensory lah. Alright, so ganti gadget dengan objek multisensory. Start dengan benda yang toing-toing-toing bunyi-bunyi itu, dah lepas tu baru start, dah boleh start pula bagi dia benda-benda yang tak ada bunyi, yang dia kena manipulate sendiri ataupun dia kena buat bunyi sendiri. Dia bunyi sendiri. Okay, so expand anak tu punya cara dia explore environment. Okay, so yang keempat, ajak anak explore kemampuan dirinya. Explore kemampuan tu apa? Ajak anak kita main cat, ajak anak kita buat art, ajak anak kita baca buku, ajak anak kita main basikal. Sekarang ada macam-macam jenis basikal. Ada basikal ada kayu, ada basikal tak ada kayu, ada kereta, ada skateboard saiz besar, skateboard saiz kecil, skuter, macam-macam ada. So explore kemampuan anak. Okay, explore akan bantu anak tahu yang rupanya badan dia boleh buat benda selain daripada tengok handphone dan tuik-tuik pakai jari dia sahaja. Okay, most of the time anak tak tahu benda tu. Okay, saya pernah ada parents datang bawa anak dia ada ketagihan gadget dan ada delay development dan anak dia ada autism juga. So banyaklah isu anak dia dan paling besar masa tu adalah because ketagihan gadget ni kita orang tak boleh nak buat terus treatment untuk dia punya social skills dan sebagainya. Kita kena detox gadget dulu. So satu-satu, OT akan buat satu-satu. Sebab tu kadang-kadang you datang jumpa OT, anak saya tak boleh menulis. Kenapa bagi dia naik atas gimbal ni? Tak ada kaitan pun dengan menulis. You tak tahu, you tanyalah OT tu. Kena tanya, discuss, bagi tahu. OT tu semua pandai-pandai nak explain. Alright, so kita kena tahu kenapa. Mesti ada reason dia. OT ni dia buat style kita panggil Pomodoro tau. Kita chunk. Okay, target handwriting. Sebelum kita nak menulis handwriting apa? Okay, ni dulu. Okay, ni dulu. Okay, ni dulu. Ni dulu. Itu memang kepakaran OT. Buat analysis of activity. Tanya. Okay. Alright. Kesian OT saya masa tu kena marah. Tapi tak apalah. Itu benda biasa. So, hari ni kita tahu ada banyak benda asas yang nak kena disettlekan oleh anak kita untuk dia mampu kuasai pelbagai skill. So, biar anak kita tu explore. So, parents yang tadi dia datang center, dia kata dia tak pernah tengok, sebab kami punya center dalam bentuk gym for kids kan. So dia ada trampolin kat sana, dia ada panjat-panjat kat sana semua. So parents tu kata, saya tak pernah tahu anak saya mampu bergayut dekat monkey bar. It's like, you tak pernah buat pergi playground, saya takut dia jatuh. Okay, so you just imagine anak kita punya kemampuan banyak tapi kita yang tak tahu kadang-kadang. Ataupun kita tak mampu, tak bantu dia untuk belajar dan explore. Okay. Alright, dan yang kelima, ini kalau yang paling least lah. Semalam saya tengok ada seorang sahabat saya, dia share lah, dia saja-saja je share kalau macam parents yang bagi anak makan, tengok gadget masa makan. Janganlah judge parents tu, mungkin parents tu tak ada cara lain untuk bagi anak dia makan. Betul, memang kadang-kadang kita tak ada cara lain. Kalau saya tak bagi anak saya tengok handphone masa makan, anak saya tak boleh nak makan. Dia tak behave, dia tak makan pun. Saya terpaksa bagi dia tengok handphone. Okay, so apa yang saya nak kita tahu adalah best practice is still best practice. Best practice adalah no handphone. Sebab apa? Semasa makan, anak akan belajar macam-macam. Kalau anak kita makan pakai chopstick, dia nak kena belajar uruskan jari dia. Kalau anak kita makan pakai sudo, dia nak kena scoop, dia nak experience. Oh macam ni rupanya rupa nasi. Oh macam ni rupanya rupa sayur. Anak tu kena be present, aware dengan apa yang ada dan berlaku dekat sekitar dia. Okay, but bila kita bagi anak kita tengok handphone, dia tak sedar, dia macam tu. Okay, so apa yang saya akan bagi tahu parents kalau dia tak ada option lain? Saya akan cakap dengan parents ni, whenever you nak makan kat luar, okay, kalau you rasa memang tak ada cara nak control anak, you jangan terus bagi handphone. Bagi dia Lego dulu, bagi dia pencil color dulu. That's why kita kena tahu high interest subject anak kita tadi. Apa dia? Okay, kat rumah, instead of kalau you kata you memang tak boleh nak stop, kalau tak bagi handphone dekat anak, you tak boleh masak langsung. Instead of bagi handphone yang handheld, yang anak boleh pegang bawa ke mana-mana saja, pasanglah dekat TV sahaja. Why? TV kalau dia nak pergi toilet, dia tak boleh bawa.
TV tu kat situ je. So you boleh tengok hanya pada di tempat itu sahaja. Makan dekat sana. Masa makan dah tak nampak, so dia jengah-jengah, Allah tak nampak kan, cepat-cepat jom kita makan sampai habis baru kita boleh duduk kat depan balik tengok. Pause. Okay, so kena ingat TV juga adalah screen. Kesan dia sama, dia ada blue light. Blue light ni dia akan bantutkan melatonin secretion, dia akan buatkan anak tak boleh tidur. So kena ada masa. Kalau boleh masuk je malam, jangan bagi anak handphone dah. You boleh tengok TV tapi by anak nak tidur pukul 9, kalau dia nak tidur, anak tidur pukul 10, pukul 9 dah gelap dah sebab anak tu nak kena get ready. Okay? Alright, so itu adalah 5 strategi yang saya boleh kongsikan dengan anda. Macam mana kita nak bantu kurangkan ketagihan gadget dengan anak. Tapi ingat ianya memang perlukan willpower yang besar daripada bahagian ataupun pihak kita as parents. Ingat, kesan dia mungkin kita tak nampak masa anak kecil, tapi kita nampak bila besar. Anak kita pergi kerja, baru kerja seminggu dah berhenti, kerja seminggu dah berhenti. Why? Tak boleh fokus, tak boleh dengar arahan. Pergi universiti, lecturer bagi arahan, tak boleh buat ni, tak boleh buat ni, tak boleh buat. Why? Sebab anak tu tak boleh nak fokus kepada arahan, tak boleh nak proses. Kenapa? Dia tak mampu nak proses maklumat-maklumat sosial. Because you dah bagi dia gadget terlalu lama. Dia dah injured secara sosial dan dia tak boleh nak membantu diri dia untuk jadi resilient. Resilient ni apa? Tahan diri daripada stres. Maka anak kita tu senang stres. So jangan sampai bila dah tua nanti baru kita kata, kalau lah mak tak bagi kau gadget dulu kecil-kecil. Jangan. Okay, take note daripada sekarang. Okay, so saya pass semula kepada Rohaiza. Alhamdulillah, Masya Allah, saya sangat suka 5 strategi bagaimana nak detox gadget tu, dan saya tertarik dengan poin nombor 3 iaitu ganti gadget dengan objek multisensori. Kan saya cerita tadi saya ada 2 orang cucu saudara yang duduk bersama dengan saya. Bila rumah yang baru kahwin yang tak ada anak ni, tiadalah peralatannya, tiadalah toysnya, dan apa yang dia main adalah pasu bunga saya yang kecil-kecil. Lepas tu kita membebel. Kita pula jangan main, dan budak tu nak main apa kan, nak tak nak. Bila mereka lihat kita bersama dengan phone, of course lah dia pun nak juga, minta juga, request. Dia tahu kita pegang phone, dia tahu iPad kita dalam beg, dia minta. Dia tahu sebab kita ada benda tu. Dan jangan katakan pasu bunga yang kecil-kecil, makeup. Tiba-tiba diam, mana budak ni? Keluar-keluar, cantik tak? Nak marah tak boleh sebab tak ada toy. Sebab kita faham mereka punya fitrah anak-anak ni adalah bermain. Jika anak tersebut tidak dapat bermain, bermaksud ada sesuatu yang tidak kena, dan tugas kita untuk merawat seawal mungkin untuk membolehkan anak tersebut kembali kepada fitrah mereka iaitu bermain. Mainlah makeup yang bukanlah mahal, tapi bolehlah RM20 tu mahal lah. Blusher RM20 tu tiba terkorek tengah kan, berasap je hati. Tapi tak boleh lah nak marah sekarang anak orang, bukan anak sendiri kan. So saya sangat suka dengan poin nombor 3 itu, gantikan dengan objek multisensori. Melompat di atas katil, saya nampak ini adalah perkara-perkara yang mereka akan buat jika tiada gadget di tangan mereka, dan perkara-perkara ni adalah perkara yang sangat bagus. Okey, tanpa melengahkan masa sebab kita ada 10 minit lagi sebelum kita menutup majlis kita, sesi webinar kita, saya buka lagi soalan. Okey, ada soalan yang pertama ni, kalau anak non-verbal macam mana puan? Okey, mungkin soalan tuan-puan ni, macam mana anak non-verbal, bagaimana untuk mengajar untuk detox gadget ke? Itu mengikut kefahaman saya lah. Okey, kita minta Puan Aisyah kita untuk berkongsi jika anak non-verbal yang mungkin tidak tahu untuk berbicara kepada kita, untuk merespon dengan apa yang kita bertanya ataupun memberitahu kepada mereka, bagaimana untuk kita mengawalnya. Selain daripada PECS tadi, Puan Aisyah ada berkongsi tentang PECS, PECS, Picture Exchange Communication System. Mungkin ada cara lain yang boleh kita gunakan, dan jika masih memerlukan PECS tu bagaimana untuk mengajar anak. So kita minta Puan Aisyah untuk kongsikan. Terima kasih. Okay, kalau anak non-verbal, alright anak non-verbal ni kadang-kadang kita
bukan selalu suka lah, kita ada tendency untuk underestimate kemampuan mereka. Okay, sebab kita selalu rasa macam dia tak cakap, so kita tak tahu dia faham banyak mana. Okay, so kalau dalam occupational therapy, biasanya kalau anak-anak tu verbal ke, non-verbal ke, kita akan tengok tahap kefahaman anak tersebut. Alright, dan biasanya kita akan test lah anak tu dia faham tahap mana. Contohnya bila kita bagi arahan, dia boleh proses tak arahan ni. Sebab bahasa ni ada dua, sama ada reseptif bahasa ataupun ekspresif bahasa. Alright, kalau building blocks of learning, saya suka guna building blocks of learning. Kita akan tengok dekat bahagian language, dia ada dua, reseptif dan juga ekspresif. So kalau reseptif bahasa anak kita yang non-verbal tu, dia mampu receive dan dia mampu faham dan dia mampu proses, you boleh je gunakan ayat dan bercerita kepada dia bahawa tak boleh pakai handphone. You boleh guna the same method, the same cara, alright, tapi instead of kita mengharapkan dia bercerita, mungkin daripada dia bercerita tadi kan, dia tengok orang lain, lepas tu bila kita borak dengan dia boleh bercerita balik ke tidak dengan kita. Instead of that, you boleh pakaikan picture, boleh gunakan gambar. Sebab tu sama je, konsep dia kita kena tahu apa yang anak kita tengok. Kita kena tahu apa yang anak kita dah expose. Dan anak yang non-verbal pun ada dia punya high interest subject tu. Alright, tengok dia as a child first. Apa yang dia suka sebagai seorang kanak-kanak dahulu. Okay, dan lepas tu kita tengok, oh dan dia non-verbal. Alright, so dia tak boleh nak express apa yang dia suka. Dia tak boleh nak express menggunakan verbal. So kita ajar dia untuk express menggunakan gambar. So PECS tadi, PACS tadi dia akan ajar anak ni untuk exchange, untuk beritahu apa yang dia nak menggunakan konsep PACS. Okay, PACS ni bukan ambil gambar dan tanya, okay ni apa tak PACS ni dia ada protokol fasa 1, fasa 2 sampai fasa 6. Saya kalau tanya saya pun tak reti sebab saya tak certified PACS. Yang certified saya punya staff. Okay, so dia yang boleh explain. Saya tak reti nak explain pasal PACS. Tapi antara perkara yang kita boleh guna adalah kita boleh gunakan visual, tunjukkan pada dia. Oh okay, kalau kita guna handphone berapa lama waktu daripada pukul berapa sampai pukul berapa. So sebelum kita nak train tentang benda-benda tu, kita kena pastikan dulu anak kita punya kognitif, dia punya kefahaman basic konsep asas dia dah ada ke tak, secara asas dia faham ke tidak konsep nombor, dia boleh tunjuk ke tidak. Okay, so dia sama je macam anak-anak lain, cuma beza dia adalah dia tidak boleh bercakap, memberitahu kita. Ada banyak cara untuk kita tahu tahap kefahaman anak kita yang non-verbal tu. Okay, dan dia very broad. So kalau saya nak cerita nanti dia jadi lagi 4 jam nak cerita pasal non-verbal saja. Okay, Rohaiza sila bagi tahu saya. Kak Aisyah berhenti sekarang macam tu Okay, so kita kena tengok dulu apa kelebihan anak. Okay, selalu kalau jumpa terapis akan kata, okay ini adalah advantage anak ni, kelebihan dia apa, yang ini apa yang kita nak kena tengok untuk bantu dia. So kita gunakan kelebihan dia untuk bantu dia dekat bahagian gadget tadi. Pada bahagian detox gadget sama je, you kena alihkan pandangan, elakkan trigger visual, semua sama je. Okay, dan mungkin nak borak dengan anak, cerita je dengan anak tu, cerita je. Saya ada adik CP, cerebral palsy, quadriplegic. Quadriplegic ni maksudnya semua satu badan tak boleh gerak. Kita panggil bedridden tau. Okay, you terlantar. Tapi kalau saya cakap dengan dia faham je. Dia non-verbal lah. Okay, anak autism juga kan, ramai anak-anak autism saya yang bila saya cakap-cakap borak-borak dengan dia, dia dengar je, dan then lepas tu bila balik rumah mak dia kata dia buatlah apa yang teacher Aisyah suruh. Okay, so kita kena take note, anak kita yang non-verbal mungkin mungkin dia tak faham, mungkin dia faham, cuma kita je yang tak selalu bercerita dengan dia. Dan saya percaya puan selalu bercerita dengan anak, so teruskan bercerita dengan anak dan pastikan anak kita tu disampaikan cerita-cerita, diberitahu, dipeluk-peluk, dipegang-pegang, disayang-sayang seperti sama macam kita sayang anak-anak kita yang lain, tapi kita kena explain dekat dia dengan bahasa yang kita biasa guna untuk dia. Tengok sejauh mana reseptif bahasa kefahaman anak kita tu. Kalau anak tu jumpa dengan OT, tanya OT tu, agaknya boleh tak saya gunakan ayat panjang? Dia ada, biasanya OT akan tengok, okay, 1 step instruction ke dah boleh buat 2 step instruction. Sebenarnya OT akan tu dah, okay, the child is still in 1 step instruction, masih lagi perlu diberikan arahan 1 langkah ataupun dah boleh beri arahan 2 langkah. Dalam satu ayat tu, dalam satu kali bercerita dah boleh cerita dengan dia 5 ayat sekaligus, dia dah boleh faham, ataupun mungkin baru 1 ayat je, kalau tak dia tak faham. Okay, OT tahu semua tu. So boleh bincang dengan OT anak macam mana cara nak bantu, cara terbaik untuk modify cara untuk detox gadget dengan anak kita yang non-verbal, ataupun boleh je cuba tips-tips yang saya dah kongsikan tadi tu. Okay?
Alhamdulillah, terima kasih. Semoga jelasnya penjelasan yang telah diberikan oleh Puan Siti Aisyah kita pada pagi ini. Ya, saya sangat setuju anak non-verbal tidak semestinya mereka tidak boleh berkomunikasi. Berkomunikasi ni bukan sahaja dari segi verbal, bukan sahaja dari segi mulut, kena keluarkan perkataan dari mulut, tetapi anak non-verbal juga boleh berkomunikasi melalui gesture. Tugas kita adalah untuk memahami, kita try, bila try of course akan ada error, then kita adjust. Tu adalah tugas kita sebagai terapis, sebagai guru, sebagai ibu ayah ya. So diharapkan semoga perkongsian pada pagi ini memberi manfaat yang sangat. Memang saya ada baca komen di situ sangat terharu sehingga ada request untuk kami kongsikan di Facebook, di YouTube untuk rakamannya pada pagi ini. Dan sahabat saya telah memasukkan borang feedback di ruangan komen. So di ruangan feedback tersebut terdapat kuis. Setelah feedback kita ada kuis di situ. Tuan-tuan, puan-puan boleh menjawab soalan di situ. Dan kita tahu OT Aisyah Rozali selalu memberi perkongsian. So untuk kita nak menjemput lagi insya-Allah jika ada rezeki. So tetapi ibu ayah, cikgu-cikgu terapis boleh follow Puan OT Aisyah kita di Facebook, IG dan TikTok yang mana sahabat saya telah sharekan link di ruangan komen. So boleh klik. So sebelum kita akhirkan kita punya sesi perkongsian pada pagi ini, boleh tak izinkan saya untuk kita cipta satu memori yang indah, kita on camera, kita ambil gambar. Boleh tak? Saya lupa nak ambil awal-awal tadi masa makeup tengah fresh tu kan. So masa ni boleh on camera. Masya Allah cantik-cantik semua. Okay. Senyum ya, dia tak boleh candid. Nanti kalau kita candid kita perempuan kan, tak cantik muka kita. So kita get ready. Okay, senyum. Saya kira ya. 1, 2, 3. Okay, saya screenshot sekejap. Okay, saya tak tahu macam mana nak ke next page. Minta maaf kalau yang tak ada gambar. Sahabat saya kalau boleh bantu untuk ke next page, mungkin boleh bantu saya untuk screenshot juga. Team member, bantu saya. Okey, kuis nanti kita akan hubungi untuk pemenang yang mana kita akan kirimkan voucher McDonald dan voucher daripada penganjur kita punya tajaan daripada Mata Optometris. Mungkin boleh cek mata so that kita akan dapat e-voucher. So mungkin ada diskaun di situ. Dan voucher McDonald, boleh pergi McDonald dan tebus. Ada syarat-syaratnya lah. Tapi insyaAllah kita akan postkan kepada yang berjaya menjawab soalan dengan tepat dan faham tentang apa yang kita kongsikan pada hari ini. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada semua. Belum habis lagi, saya nak bagi pantun lagi. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersalah tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Berakhirlah sudah sesi perkongsian webinar kita pada pagi ini. Terima kasih diucapkan kepada para hadirin dan penceramah jemputan. Mohon ampun dan maaf jika ada tersalah tutur kata bicara, terkasar bahasa. Segala yang baik datang dari Allah dan setiap yang kurang itu dari diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Siti Aisyah dan juga kepada semua yang hadir pada hari ini. Jutaan terima kasih support projek kami pada hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Happy weekend. Okay, terima kasih semua. Bye. Terima kasih Kak Aisyah.